Syiah adalah satu ajaran menyeleweng daripada Islam dan perkara itu sudah diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan MFK sejak 1996. Bagaimanapun, ajaran berkenaan dikesan masih berkembang sehingga kini, termasuk wujud usaha kumpulan tertentu yang menerima dana daripada luar negara bertujuan untuk mengembangkannya di negara ini. Kewujudan kira-kira 40 hauzah iaitu pusat ibadat untuk ajaran Syiah seluruh negara menggambarkan bahawa gerakan itu bukan sahaja tidak menghormati keputusan MFK, malah wujud kebimbangan, berlaku ketidakstabilan keselamatan. Cafe Ahad minggu ini cuba mendapatkan gambaran jelas berhubung penularan ajaran itu, termasuk sejauh mana Syiah didapati menyeleweng daripada Islam. Untuk menjelaskan perkara itu, wartawan Muhammad Safi Hassan menemubual penyandang kursi Syekh Abdul Fahim, Institut Islam Hadari, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Emeritus Datuk Zakaria Stapa. Sekarang ni dia dah agak, kalau nak kira dari segi sejarah dia dah mula dengan revolusi Iran tu lagi. Revolusi Iran tahun berapa ya? Akhir tahun 70-an. Maknanya kumpulan yang tertentu di Malaysia ni merasakan pendekatan Syiah itu lebih efektif dalam melawan kumpulan macam katakan Barat dan sebagainya. Kerana dalam revolusi Iran tu kumpulan Syiah berjaya menjatuhkan satu Shah Iran yang sebenarnya didokong oleh Amerika. Jadi sebahagian daripada orang-orang kat sini, termasuk kumpulan daripada PAS dan sebagainya, rasa ini mungkin satu pendekatan yang lebih baik dalam usaha kita nak dapatkan pendekatan bagi melawan budaya-budaya yang dibawa daripada Barat dan sebagainya, dan juga dari segi misal katakan tamadun Barat itu sendiri dan sebagainya. Kita dah boleh mula di situ lagi dari segi permulaan di kawasan inilah. Kemudian lepas pada itu dia berkembang sebab ada sebahagian daripada kita menghantar anak-anak pergi ke KUM belajar, dan sebab pada itu dia orang ni apabila balik adalah hal-hal yang mereka lakukan di sini. Kebelakangan ini dalam seminggu dua ni kita boleh lihat tentang ada orang yang cuba mahu menimbulkan semula. Sebenarnya hasil daripada perkembangan yang lebih awal itu, kita dapati fatwa berkenaan dengan Syiah ini sudah difatwakan dan seluruh negeri. Kita kena faham ya, kalau fatwa ni yang berkuasa dalam menggezet ataupun juga mewartakan fatwa itu negeri, bukan pusat. Jadi maknanya semua negeri saya cek tengok semuanya sudah memfatwakan tentang Syiah adalah satu mazhab yang menyeleweng daripada sudut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi fatwa itu sudah ada. Kemudian yang terbaru timbul ni ialah untuk nak lihat balik ataupun review balik fatwa yang sudah dah diwartakan tersebut. Itu yang ada berbagai pandangan. Ada pandangan yang mengatakan wajar dilihat semula dan sebagainya, dan ada pandangan yang kata itu sudah tidak perlu dilihat semula lagi dan sebagainya, sebab memang sudah muktamad dengan pengertian bahawasanya di antara Ahli Sunnah wal Jamaah berbanding dengan Syiah banyak perbezaan-perbezaan, dan perbezaan-perbezaan itu kalau misal katakan dibiar dia berkembang di dalam negara kita, dia akan menimbulkan masalah. Bukan boleh dibiarkan, kerana dia akan menimbulkan masalah, termasuk kemungkinan seperti yang berlaku di Asia Barat dan sebagainya begitu.
dia berbeza dari segi akidah, dia berbeza dari segi syariah. Kalau dari segi akidah dia berbeza dari yang pertama, misal katakan tentang wasiat, wasaya. Apa ini maknanya khalifah diwariskan secara nas. Sedangkan apa ini ahli sunnah tidak begitu. Kemudian apa ini juga tentang imamah. Imamah dijadikan sebagai satu rukun Islam. Sedangkan apa ini dalam apa ni dalam ahli sunnah wal jamaah, rukun Islam kita cuma 5, tak termasuk apa ni imamah. Demikian juga tentang maksum. Imam-imam mereka dikatakan sebagai maksum. Kita bagi yang maksum ini hanya para nabi dan apa ini para rasul saja. Tapi mereka mengatakan imam mereka itu adalah maksum. Kemudian ada lagi hal yang berkaitan dengan soal apa ini ilmu Allah berubah-ubah. Ini al-badat dia panggil. Mengikut suasana peristiwa yang berlaku apa ni kepada manusia. Itu juga satu pegangan mereka. Yang seolahnya kalau dalam apa ni ahli sunnah tak timbul soal berubah-ubah, sebab ilmu Tuhan itu sudah apa ni qadim daripada bila-bila lagi. Kemudian demikian juga tentang apa ini yang berkaitan dengan soal perbezaan laginya ialah berkaitan dengan taqiyah. Maknanya kita tidak ada taqiyah, dan mereka maknanya taqiyah itu memang satu yang dibolehkan apabila tu timbul soal yang apa ini mengganggu ataupun mengancam mereka. Demikian juga tentang apa ini Sayyidina Ali, dan ini kumpulannya inilah kumpulan yang agak ekstrim itu mengatakan Sayyidina Ali itu adalah apa ni sama dengan Allah SWT. Sama. Ini kumpulan yang dikatakan sebagai ekstrim dalam apa itulah. Kemudian apa ini mengkafirkan para sahabat macam tadilah yang macam apa yang sudah sebut tadi, mengkafirkan juga para sahabat, khususnya 4 sahabat itulah, maknanya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah. Mengkafirkan itu berkaitan dengan soal akidah itu ya. Kemudian demikian juga Al-Quran tadilah, cuma Ali sahaja yang mengumpulkan dalam akidah mereka, Ali sahaja yang mengumpulkan Quran yang sempurna. Dan sekarang ini Quran yang sempurna itu tak ada kerana imam mereka masih belum muncul. Dia akan kembali Quran itu akan sempurna bersama-sama dengan kemunculan imam yang ditunggu-tunggu tersebut. Jadi seolahnya Quran yang ada sekarang semacam tak sempurna lagi lah. Itu juga satu perkara yang boleh pegangan akidah mereka. Kemudian kalau dari syariah, maknanya termasuk juga mereka tak menerima ijma' ulama, mereka tidak menerima qiyas, mengamalkan mut'ah. Itu di antara perkara yang berkaitan dengan perbezaan utama dengan Sunni. Demikian juga mengharuskan jamak solat dalam semua keadaan. Maknanya dia sekarang ni pun kumpulan Syiah, dia akan sembahyang 3 kali saja. Maknanya Zuhur akan dijamak dengan asar, Maghrib dijamakkan dengan Isyak, kemudian sekali lagi subuh lah. Saya tak setuju juga nak kata begitu. Sebenarnya dia ada sebab-sebab lain kenapa para sahabat itu katakan kafir dan sebagainya. Asasnya adalah asas politik yang asalnya pada mereka khalifah selepas Rasulullah itu secara yang kalau dalam bahasa Arabnya nas, dinaskan ialah kepada Ali, bukan kepada Abu Bakar. Jadi oleh kerana itu apabila Abu Bakar itu mengambil tempat Ali itu, pada mereka ini adalah satu rampasan. Dan kerana itu mereka mengutuk Abu Bakar. Selepas daripada Abu Bakar naik Umar, juga dikutuk Umar, dikutuk Uthman dan juga dikutuk Muawiyah. Keempat-empat ni pada mereka adalah kumpulan yang dikatakan sebagai patung-patung Quraisy untuk dalam proses mereka seolahnya melihat ini adalah perampas-perampas. Jadi maknanya asas kepada itu
adalah asas politiknya. Asas untuk nak menaikkan Ali itu tiba-tiba dirampas oleh pada pandangan mereka, dirampas oleh yang lain tersebut. Itu pada pandangan mereka lah. Sebab bagi mereka untuk nak menjadi imam ataupun untuk nak menjadi khalifah ini adalah sesuatu yang diwasiatkan. Ada unsur-unsur nasnya. Seolahnya ada hadis yang mengatakan Rasulullah memang tunjuk Ali. Tetapi dalam pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita pilih berasaskan kepada mana yang terbaik. Bukan maknanya ditentukan siapa-siapa dan sebagainya. Jadi krisis itu sebenarnya yang menimbulkan banyak implikasi dari segi perhubungan di antara Sunni dan juga Syi'i. Yalah, maknanya kita tidaklah nak kata 100% akan begitu. Tetapi kebimbangan kitanya adalah juga campur tangan daripada luar tadi. Jadi maknanya sekarang ini kita misal katakan kita tidak akan ambil kisah kalau mereka mengembangkan mazhab mereka itu di tempat yang belum ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Pergilah ke Amerika ke mana ke, kita rasa jauh lebih baik daripada kumpulan yang non muslim itu nak berbanding dengan katakan Syiah pun dia ada masih muslim. Sebab kita di Malaysia ni pun kita tidak dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan, kita tidak mengatakan bahawa Syiah itu adalah bukan Islam. Dia cuma berbeza dan menyeleweng dipandang apabila dilihat dari perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di situ nanti yang akan menjadikan pertelingkahan. Dan pertelingkahan itu yang kita bimbang akan digunakan, diapi-apikan oleh musuh kita untuk menjadi seperti mana yang telah terjadi di Asia Barat tersebut. Kita tengok bagaimana Amerika memainkan peranan, kemudian Rusia juga masuk. Kemudian kita kena faham juga tentang bisnes senjata mereka. Mereka juga macam juga sekarang ini orang kata kalau dadah sukar untuk dihapuskan kerana dia satu bisnes. Peperangan juga satu bisnes sebenarnya. Maknanya macam ni, dia di antara menganut dan mempromosi. Asasnya ialah berdasarkan kepada perlembagaan. Kalau yang kumpulan rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam, dia boleh menganut agama apa-apa pun dan dia boleh mengamalkan agama apa-apa pun. Dan mereka diberikan perlindungan oleh perlembagaan, cuma mereka tidak boleh dakwahkan ataupun tidak boleh dakwahkan ajaran itu kepada orang Islam. Tetapi dalam kes yang berkaitan dengan Syiah ini, saya melihat itu berbeza kedudukannya. Kerana Syiah itu dalam pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga fatwa-fatwa yang diterbitkan masih dianggap Islam, cuma menyeleweng, cuma sesat, begitu. Jadi penyelewengan dan kesesatan itu menyebabkan mereka tidak dibolehkan untuk amal. Kenapa kita saudara semuslim dengan kita nak minta supaya dia boleh mengamalkan amalan yang sesat? Itu yang saya selalu bandingkan dengan Arkom misalnya. Arkom, kita tidak kata Arkom itu kafir, tetapi dia adalah sesat. Dengan sebab itu pihak yang bertanggungjawab dalam kerajaan kalau pada masa dahulu ni, pada masa diharamkan Arkom itu, mengambil inisiatif memulihkan akidah mereka. Tidak soalnya sekarang ini membenarkan mereka itu berterusan dengan jangan mengajar saja ataupun jangan mempromosikan saja ajaran itu. Mereka boleh amalkan secara aman dan sebagainya. Tak timbul. Sebab boleh mengamal secara aman itu dan tak mempromosikan kepada orang Islam, itu adalah untuk agama yang bukan agama Islam, yang yang bukan Islam, yang dikawal ataupun berikan peruntukan oleh perlembagaan.
Jadi kita kena fahamlah perbezaan di antara menganut dan juga mempromosi. Menganut memang apa ini, kalau yang bukan Islam dia boleh menganut, cuma tak boleh mempromosi. Tetapi dalam kes Syiah dia adalah Islam, sebab fatwa-fatwa yang difatwakan di seluruh apa ni negara kita, di negeri-negeri, tak ada satu fatwa aku yang mengatakan dia itu kafir. Cuma menyeleweng dan juga sesat. Jadi kalau menyeleweng dan sesat, dia masih lagi dalam apa ni lingkungan orang Islam. Tinggal lagi dia menyeleweng. Kita betulkanlah apa ni penyelewengannya itu.